Tuan Yang Dipertua, pandemik COVID-19 telah memberi impak yang besar kepada sosioekonomi negara dan kesannya dirasai oleh segenap lapisan masyarakat, termasuklah golongan belia. Dalam meneruskan usaha pemulihan ekonomi, kerajaan akan memberi penekanan kepada reformasi struktur ekonomi dan institusi berdasarkan kerangka dasar Malaysia Madani. Tuan Yang Dipertua, kenyataan bahawa kemelesetan permintaan dari pasaran buruh kepada golongan belia akibat kenaikan gaji minimum itu adalah tidak tepat. Isu pengangguran dalam kalangan belia memanglah satu cabaran yang perlu ditangani, tetapi kita perlu jelas mengenai kedudukannya dan juga puncanya. Kalau melihatkan kepada angka, pengangguran negara adalah sebanyak 3.7% setakat bulan yang lepas. Pengangguran belia memang betul 10%. Tetapi bila kita lihat kepada data-data lain, contohnya laporan survei tenaga suku tahun keempat 2022 menunjukkan bahawa jumlah penganggur yang dikira belia, iaitu dalam kumpulan umur 15 hingga 24 tahun, adalah seramai 299,400 orang. Jumlah ini telah berkurangan sebanyak 1,900 orang pada berbanding dengan suku ketiga 2022. Dan bila kita lihat kepada laporan-laporan lain, contohnya skim insurans pekerjaan yang dikeluarkan oleh Perkeso juga menunjukkan ada penurunan 33.6% dari tahun ke tahun. Bila dilihat kepada statistik guna tenaga yang dikeluarkan oleh DOSM, juga telah menunjukkan bahawa ada peningkatan dari segi jawatan dari tahun suku ketiga 2022 kepada suku keempat 2022. Jadi Tuan Yang Dipertua, keadaan sebenarnya ialah kerana pengangguran ataupun underemployment dengan izin di kalangan belia ini adalah kerana spektrum pekerjaan yang tidak padan. Maksudnya kebanyakan pekerjaan yang sesuai kepada golongan ini berada di satu pihak, ialah di dalam sektor pembuatan contohnya, yang kurang menarik minat golongan ini. Di satu pihak, di satu spektrum yang lain, kebanyakan daripada jawatan kosong itu adalah dari bentuk-bentuk pekerjaan yang memerlukan kemahiran digital yang ada jurang kemahiran yang besar. Sebab itu kerajaan setakat ini akan memberi tumpuan kepada beberapa program, contohnya program Academy in Factory, yang mana syarikat-syarikat mengambil mereka yang bersesuaian dengan sektor pembuatan, yang seterusnya dilatih terus dan diberikan peluang pekerjaan terus. Dan yang kedua ialah kita kena mempercepatkan dari segi sektor tenaga kerja kita untuk melatih graduan ataupun golongan belia supaya boleh menutup jurang di dalam kemahiran-kemahiran yang ada banyak peluang pekerjaan ini, contohnya kemahiran digital, supaya ia tidak semata-mata bergantung kepada mendapatkan ijazah ataupun sijil dalam tempoh yang lama, tetapi lebih kepada bentuk-bentuk yang contohnya on the job training yang boleh memendekkan program-program menutup jurang kemahiran ini. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Soalan tambahan Yang Berhormat Farid. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan tambahan saya, adakah penyelidikan dilakukan dan apakah contoh bentuk penyelidikan yang telah dan akan dilakukan oleh Kementerian Ekonomi dalam hal sosioekonomi terutamanya melibatkan kelangsungan dan taraf hidup belia di negara kita ini? Terima kasih Farid. Saya boleh sambunglah, maksudnya jawapan saya tadi. Kita ada kesenjangan, maksudnya jurang yang besar di antara bentuk-bentuk pekerjaan yang diperlukan dengan mutu ataupun kemahiran yang dihasilkan oleh sistem kita. Kalau ambil contoh TVET contohnya, kebanyakan daripada institusi ataupun bentuk ataupun pensijilan yang dikeluarkan sekarang ini lebih bergantung ataupun merujuk kepada keperluan kerja tahun 90-an, 2000 dan sebagainya yang berasaskan kepada mesin. Sekarang ini dia tidak lagi begitu, kebanyakannya
bergerak ke arah otomasi. Maksudnya mesin pun berbeza dan juga kemahirannya pun berbeza. Jadi Kementerian Ekonomi bekerjasama dengan semua kementerian-kementerian lain yang terbabit dan kita perlukan kerjasama daripada sektor swasta sebenarnya. Jadi salah satu daripada keputusan yang telah diambil oleh kerajaan contohnya untuk membuka institusi-institusi TVET ini untuk diusahakan oleh pihak swasta supaya tidak ada jurang yang besar di antara kemahiran dan latihan yang diberikan dengan tuntutan sektor pekerjaan. Kalau ini boleh diusahakan, insya-Allah kita yakin contohnya program Academy in Factory akan berjaya melatih 100,000 orang golongan belia dalam tahun ini dan ini akan membantu masalah pengangguran di kalangan golongan belia. Terima kasih. Yang Berhormat Kota Melaka. Terima kasih Timbalan Datuk Speaker. Menteri, memang kita tahu cabaran ekonomi untuk tahun ini amat besar. Selain daripada risiko kelembapan ekonomi, saya lihat risiko inflasi juga penting. Kalau kita lihat negara-negara lain seperti USA, negara Eropah, inflasi mereka mencecah sehingga lebih daripada 10%. Di Malaysia ni agak kita terkawal. Tetapi saya lihat inflasi bahan makanan agak tinggi. Jadi apakah pandangan Menteri dan juga apakah langkah-langkah untuk mengatasi isu ini? Terima kasih. Terima kasih Kota Melaka. Untuk kita menangani masalah inflasi yang berlaku di seluruh dunia, kita perlu mengkaji dan memperhalusi komponen-komponen yang menyumbang kepada kadar inflasi tersebut. Contohnya, setakat 2 bulan sejak pentadbiran ini mengambil alih, kenaikan harga barang sebenarnya didorong oleh harga akhir di kedai dan restoran yang masih lagi tinggi. Sebab itu, kita perlu menanganinya dari keseluruhan rantaian. Maksudnya daripada permintaan, supply, dan juga perbekalan supply dan juga permintaan demand. Dari segi perbekalan, sudah tentu kita akan membuka tanah-tanah supaya kita perlu memastikan bahawa bekalan terutamanya bahan-bahan mentah seperti sayuran dan yang digunakan di restoran dan kedai ini, harganya itu dapat diturunkan dengan mengimbangi bekalan yang lebih. Di samping membuka peluang pekerjaan kepada golongan belia dan golongan miskin. Tetapi pada masa yang sama, kita juga perlu pastikan kesedaran dan juga pilihan pengguna-pengguna itu berada di tahap yang semakin baik supaya pilihan mereka dalam membeli itu akan memastikan keseimbangan di antara demand, permintaan dan juga supply bekalan. Jika ini boleh berlaku, dan kita berharap dalam bulan-bulan yang akan datang kadar kenaikan harga barang yang melibatkan barang masak atau barang makanan yang dibawa balik ke rumah semakin menyederhana dan itu akan membolehkan kita mengawal inflasi dengan lebih baik. Terima kasih. Yang Berhormat, kenyataan Yang Berhormat tu perkataan kita akan membuka tanah-tanah. Jadi nak buka tanah kat mana? Sebab Yang Berhormat, masa soalan lisan. Jawapan ni Yang Berhormat. Sekarang ni masa soalan lisan. Jawapan ni mengelirukan. Yang Berhormat. Kita akan buka tanah-tanah. Yang Berhormat, tanah di mana Yang Berhormat? Soalan lisan tadi. Dalam bahas nanti bolehlah ya. Kita teruskan kepada soalan yang nombor 9.